Hai semua, hari ni Nadia nak kongsikan cara macam mana nak buat kek butter premium. Apa yang bezakan kek butter premium dengan kek butter biasa adalah kita menggunakan butter yang sedikit mahal daripada butter biasa. Kek ni akan macam kek spun, dia sangat-sangat lembut dan sangat-sangat sedap. Jom kita tengok macam mana nak buat. Okey, mula-mula kita akan pecahkan telur dan kita akan asingkan putih dan kuning telur. Okey, cara yang paling mudah untuk pastikan kita punya kuning telur ni tak pecah adalah kita pecahkan ketuk dekat bahagian telur kita dekat tempat yang keras dan kita akan letak dekat tapak tangan kita untuk asingkan putih dan kuning. Biasanya kalau macam kita guna cengkerang telur ni, ada possibility kemungkinan yang kita punya kuning telur akan tercucuk dekat kulit telur kita, so nanti kita punya kuning telur tu pecah dan nanti dia bercampur lah dengan putih telur, so nanti kita kena buat balik. So cara yang paling selamat adalah menggunakan tangan. Pastikan tangan dibasuh dengan bersih. Okey, lepas tu kita akan pakai gula kastor. Tujuan kita sebab gula kastor ni dia senang larut dan kita akan pakai whisk dan kita akan campurkan gula putih dan juga gula pasir, gula kastor ni dan juga telur putih kita. Okey, mula-mula kita akan pakai whisk, kita akan pukul putih telur kita sampai betul-betul kembang, dan bila dah kembang baru kita akan masukkan gula kastor sedikit demi sedikit. Tujuan kita masukkan sedikit demi sedikit, kita nak pastikan yang adunan yang gula kita ni betul-betul larut dekat dalam adunan. Kalau tak nanti berketul-ketul. Okey, kalau sesiapa yang Nadia lebih cadangkan pakai whisk mesin sebab menggunakan tenaga yang banyak kalau kita pakai manual pukul secara biasa. Okey, lepas tu bila dah kembang macam ni kita akan masukkan, selebihnya kita akan masukkan semua gula kastor kita dan kita akan pukul. Okey, biasanya orang putih akan panggil adunan ni adalah meringue, dan kita nak tahu betul-betul adunan kita ni dah jadi bila kita angkat kita punya whisk, dia akan macam bertanduk, dan bila kita terbalikkan kita punya bekas, adunan putih telur dan gula kastor kita ni tak jatuh. Okey, dia bertanduk macam ni. Bila kita terbalikkan tak jatuh, so dah jadi. So bila dah jadi kita ketepikan dan kita siapkan adunan yang seterusnya. Okey, kita akan pakai butter golden churn sebab butter ni dia lagi mahal sikit lah, sebab kita nak buat kek butter premium. Dan kita akan masukkan susu pekat. Susu pekat ni tak kisah pakai jenama apa-apa. Okey, lepas tu bila dah masukkan susu pekat, kita akan masukkan overload. Overload ni adalah penstabil makanan, bertujuan untuk mengekalkan bentuk kek kita dan akan pastikan kek kita ni bila dah siap dia akan gebu dan sangat-sangat lembut. Okey, boleh cari dekat mana-mana kedai bakery ataupun dekat Giant atau Tesco ke mana. Okey, lepas tu kita akan masukkan gula kastor dan juga kita akan masukkan susu. Susu ni tak kisah pakai susu jenama apa-apa pun. Dan seterusnya kita akan masukkan esen vanila. Macam biasa esen vanila ni kalau kita ada masak sesuatu yang berasaskan telur, esen vanila ni membantu untuk menghilangkan bau honey telur tu. Okey, lepas tu kita akan pukul bahan-bahan ni. Pada permulaan bahan-bahan kita akan macam warna kuning-kuningan sebab daripada butter tu. So kita akan pukul sampai kembang, dan kalau kita nak tahu macam mana adunan kita tu dah kembang, dia akan berubah warna kepada lebih cerah daripada yang asal. So bila kita tengok dia dah cerah sedikit, maknanya adunan butter kita dah betul-betul kembang. Bila dah betul-betul kembang, kita akan proceed teruskan untuk masukkan kita punya kuning telur. Kuning telur ni jangan terus masukkan semua. Memang kalau masukkan semua cepatlah kerja kita kan, tapi kita kena masukkan sebiji demi sebiji. Masukkan sebiji bagi dia dah sekata dengan adunan kek kita.
baru kita masukkan lagi sebiji. Okey, bila dah habis telur kita ni, kita boleh teruskan untuk campur adunan kita ni dengan bahan kering pula. Bahan kering kita adalah baking powder dan juga tepung gandum. Baking powder dan tepung gandum ni kita akan ayak dekat penapis dan kita akan masukkan sedikit demi sedikit. Tujuan kita untuk ayak adalah untuk mendapatkan tekstur kek yang sangat-sangat lembut dan halus. Dan sebelum kita whisk, pastikan untuk tak nak berselerak, kita gaul dia secara manual, dan bila dah sekata tu baru kita whisk untuk pastikan kita punya tepung betul-betul bercampur dengan kita punya adunan. Okey, untuk cara cepat, kadang-kadang kalau nak ketuk-ketuk tu lambat kan, biasa Nadia akan gunakan sudu untuk cepatkan proses mengayak tepung tu. Dan untuk tepung ni Nadia just pakai tepung biasa, Nadia tak pakai tepung kek atau apa. Okey, untuk adunan ni kita boleh dapat dalam satu kek yang besar, dan kalau macam siapa nak buat lagi banyak, boleh gandakan adunan. Tapi kalau untuk buat makan seorang ke atau dua orang, boleh kurangkan separuh daripada adunan yang Nadia buat ni. Okey, lepas tu macam biasa kita akan gaul dulu manual, baru kita akan pakai mesin lah, dan kita akan pastikan bahawa adunan kita ni betul-betul sebati, tepung ni betul-betul sebati supaya tak ada ketulan nanti waktu kita bakar kek kita tu. Okey, lepas adunan ni dah sebati, menggunakan spatula, kita akan campur adunan butter kita dengan adunan putih telur. Okey, kita akan ambil dalam satu sendok, dan kita akan masukkan dekat dalam putih telur kita ni, dan kita akan gaulkan bagi sebati menggunakan teknik kaut balik. Teknik kaut balik ni kita gaul macam dekat dalam gambar, kita tak mix dengan kasar, kita just akan kaut dan kita akan tarik balik, dan kaut akan tarik balik. Tujuan kita buat ni supaya mengekalkan udara dekat dalam adunan kek, dan kek kita akan kembang dan gebu, dia takkan turun lah. Okey, lepas tu bila dah sebati, kita akan masukkan adunan putih telur kita ni dekat dalam adunan butter, dan kita akan gunakan teknik yang sama, iaitu teknik kaut balik. Okey, bila kita dah nampak kita punya adunan ni dah betul-betul sebati, kita dah boleh stop gaul kita punya adunan kek untuk mengelakkan lagi banyak bubble-bubble terkeluar lah, nanti tak cantik kan kek kita. Okey, lepas tu bila kita dah siap ni, kita boleh panaskan oven dulu dalam 180 darjah sebelum kita masukkan kek kita. Proses ni mengambil masa sikit dan agak lenguh sikit lah, tapi dia akan menjanjikan kek yang gebu dan juga cantik. Okey, lepas kita dah bagi dia sebati, kita akan ambil bekas dan kita akan alaskan dengan baking paper. Tapi Nadia kurang rajin sikit, so Nadia pakai kertas dimsum je, dia lebih kurang macam baking paper. Tapi kalau macam nak cantik, pakai baking paper yang proper lah. Lepas tu kita akan tuangkan adunan kita, jangan bagi penuh sebab nanti kek kita akan naik. Kalau kita tuang betul-betul penuh, nanti dia akan melimpah daripada bekas dan tak berapa cantik sikit lah. Okay, lepas kita dah tuang adunan kita, kita akan
ratakan permukaan atas dia supaya kek kita cantik. Okey, kita akan panaskan oven macam tadi 180 darjah. Bagi panas oven dalam 10 ke 15 minit sebelum kita masukkan kek supaya oven kita panas dah sekata. Lepas tu kita akan masukkan kek kita dan kita akan turunkan suhu kepada 160 darjah dan kita akan masak selama 45 minit ke 1 jam bergantung kepada oven. Okey. Macam mana kita nak tahu kek kita dah masak? Kita boleh keluarkan sekejap, macam tarik dia punya trip, make sure pakai glove yang tebal sebab panas kan. Kita akan cucuk dengan lidi dan kita akan tengok kalau dekat lidi kita tu tak ada benda kek melekat, maknanya kek kita dah masak. Kalau dia melekat, make sure bakar lagi dalam 10 ke 15 minit dan cucuk balik. Tengok dah masak ke belum. Okey, pastikan kek betul-betul sejuk. Keluarkan, pastikan kek betul-betul sejuk sebelum potong. Dan waktu potong ni kalau nak cantik, gunakan teknik macam kita gergaji. Nanti potongan kek kita cantik. Okey, kek butter premium dah pun siap. Selamat mencuba.